Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Mak Rasulullah yang dikasihi sekalian, kisah hidup akhir zaman. Kita dah sampai pada episod yang ke-28, membincangkan tentang tanda-tanda kecil kiamat, insya-Allah kesemuanya. Tanda kecil kiamat untuk episod ini ialah Rasulullah SAW sebut dalam banyak hadis, yang paling umumnya di akhir zaman nanti tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi. Tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah orang-orang baik itu dihina, ditinggalkan, tidak dipedulikan, tidak diangkat menjadi pemimpin, tidak diminta nasihat. Wa yurfa'ul asyrar, Nabi sebut, dan diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi rujukan, diangkat menjadi teladan, diangkat menjadi anutan. Siapa? Al-asyrar, orang-orang yang jahat. Al-fusaq, orang-orang yang fasik. Al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Umat Rasulullah sekalian, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita memastikan diri kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, jiran, kawan-kawan yang terdekat terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena pastikan. Yang kedua, terus melakukan kewajipan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengikut sunnah yang betul. Itu je kemampuan kita. Benda, perkara yang Nabi sebut tetap akan berlaku. Satu hadis yang dhaif riwayat al-Imam At-Tabarani, Nabi sebut, la taqumus sa'atu hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha. Nabi sebut, takkan berlaku kiamat sehingga setiap bangsa itu, presidennya, perdana menterinya, menteri besarnya adalah munafik yang ada di dalam komuniti itu. Sekali lagi saya ulang, tidak akan berlaku kiamat sehingga pemimpin sesuatu komuniti itu adalah munafik yang ada dalam komuniti itu. Majoriti pemimpin bangsa ketika itu adalah penjahat, munafik di dalam kabilah itu. Walaupun dalam sanad hadis ini ada maqal, ada dha'af, tetapi makna hadis ini disokong oleh pelbagai hadis lain. Kata para ulama hadis, ketika mengambil hadis ini untuk menyokong tajuk akhir zaman dipimpin oleh orang-orang fasik yang lemah iman, kata mereka, Nabi sebut munafiquha, orang-orang munafik di kalangan dari kalangan kabilah itu ataupun bangsa itu, mereka yang qalilul iman, iman yang sangat nipis, kathirul kadhib, jadi daripada mereka yang sangat banyak menipu, dan adimul khasyah, mereka-mereka yang akan memimpin ketika itu yang tidak ada takut kepada Allah. Tak takut. Dia nak ambil harta sebanyak mana, dia tak pernah sedikit pun takut bahawa tiap-tiap ringgit yang diambil secara haram itu akan disoal dan dia tidak boleh dimasukkan ke dalam syurga kecuali dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang lain bercakap tentang tanda kiamat yang
42 ini ialah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bazzar daripada sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah. Satu hari Nabi sebut kepada sahabat yang bernama Ka'ab ibn Ujrah. Nabi panggil, "Ya Ka'bu, wahai Ka'ab, semoga Allah melindungi kamu daripada pemerintahan orang-orang bodoh. A'adzakallah min imarati sufaha." Wahai Ka'ab, semoga Allah lindung kamu, doa Nabi. Bila Nabi berdoa macam ni, kita pun berdoa juga. Ya Allah, lindunglah kami daripada imarati sufaha. Maksudnya, pemimpin sufaha, pemimpin-pemimpin jahat yang bodoh, ini memang akan ada, tetap akan wujud nanti. Kita pun berlindung daripada kejahatan dan kebodohan mereka. Nabi sebut kat Ka'ab, wahai Ka'ab, semoga Allah lindung kamu daripada kepimpinan dan kerajaan yang bodoh. Ka'ab pun tanya, ma imaratus sufaha, ya Rasulullah. Apa itu kepimpinan yang bodoh dan jahat ini, ya Rasulullah? Nabi pun sebut, umara, pemimpin-pemimpin. Termasuk orang Islam. Ini bukan cerita bukan Islam, ni orang Islam. Pemimpin-pemimpin, termasuk orang Islam, yakununa ba'di, yang akan datang selepas aku dilantik, la yahtaduna bihadi, mereka tidak berpandukan kepada manhaj Rasulullah SAW, wala yastannuna bisunnati, dan juga mereka tidak mengikut sunnahku, kata Nabi. Faman saddaqahum bikadzibihim, sesiapa yang membenarkan tipu daya mereka, ataupun siapa yang mempercayai penipuan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu pula pemimpin-pemimpin sufaha tadi, yang jahat tadi, di atas kezaliman yang mereka buat. Polisi zalim yang mereka buat, kita pula duk pergi sokong, duk pergi jaja pula. Kita pula duk pergi tolong perkenal, duk pergi terang ke orang polisi yang sebenarnya menghina Islam, ataupun polisi yang sebenarnya menindas itu. Kita pula duk pergi sokong, kita pula duk pergi terang ke orang ramai. Untuk orang percaya dengan penipuan yang dibuat, itu maksudnya. Dengan penipuan yang dibuat. Saddaqahum bikadzibihim. Orang percaya dengan penipuan yang dibuat oleh pemimpin waktu itu. Hadis ni agak panjang. Nabi kata faulaika, mereka itu yang buat perangai macam ni, yang tolong pemimpin-pemimpin yang zalim, bantu pemimpin-pemimpin yang zalim, sokong pemimpin-pemimpin yang sufaha, yang jahat ini. Nabi kata mereka ni bukan daripada aku. Faulaika laisu minni walastu minhum. Nabi nafi betul, mereka ini benar-benar tidak mengikut caraku, cara Rasulullah mengendalikan kerajaan, cara Rasulullah mentadbir bumi ini dengan Islam, dengan syariat. Mereka bukan daripada kalangan aku bukan daripada mereka. Wala yariduna ala haudhi, mereka tidak akan datang ke haud aku nanti, telaga aku nanti. Hak peristiwa di mahsyar nanti, antara part di mahsyar selepas ditimbang amalan sebelum masuk syurga, ada satu part semua rasul akan menunggu umat masing-masing di telaga masing-masing. Telaga pun lebih besar daripada lautan dunia ni lah tuan-tuan. Telaga wallahu alam, telaga yang luas, termasuk Rasulullah akan tunggu di situ. Nabi kata hak kumpulan ni duk sokong kerajaan, polisi, pemerintah yang jahat, pemerintah yang zalim. Dia tolong sokong, dia tolong bohong orang untuk orang percaya dengan pemimpin-pemimpin ini. Depa ni aku berlepas, kata Rasulullah. Maksud ayat Rasulullah tu, aku berlepas daripada kumpulan ni. Tuan-tuan, Nabi tak mahu ada kena mengena.
dengan kumpulan ni. Itulah antara tanda huraian kepada tanda ke-42 kiamat. Semoga huraian ni tuan-tuan kita dengar, oh subhanallah, no? Bila nak berlaku benda ni, bibit-bibitnya telah pun kelihatan. Bibitnya telah pun kelihatan. Bahkan bila tahun ini 2023 ni, bulan 11 ni, umat Islam Palestin di Gaza masih lagi diserang. Semalam, 2 hari lepas, masih lagi diserang. Puluhan negara Arab yang ada di keliling itu. Dan 2 bilion umat Islam yang ada pada hari ini. Masing-masing berkata, aku hanyalah satu suara, tak boleh buat apa-apa. Maka umat Islam di Palestin di Gaza berperang keseorangan mereka, ataupun umat Islam yang tidak bersalah, mereka juga tidak ada yang dapat membantu mereka daripada luar ni, kerana kita memiliki pemimpin Islam yang lemah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itulah hakikat yang perlu kita hadap. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita semua, merahmati kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.